Assalamualaikum dan hai. uh, Episod pertama channel Rock at Large. Jadi seperti yang dijanjikan di Facebook Rock at Large, saya bagi tahu yang kalau channel Rock at Large ni cecah 50 subscriber, maka saya akan buat ulasan tentang album. Jadi kemudian pada masa yang sama saya telah up satu poll lah untuk memilih album yang patut diulas. Saya memilih pada tahun 1984, di mana pada tahun itu dua band telah mengeluarkan album seminal mereka, ataupun album yang boleh dikatakan pada zaman peak mereka. Yang pertamanya ialah Iron Maiden Power Slave dan Metallica Ride the Lightning. Dan ketika video ini dirakam, album Metallica Ride the Lightning telah mendahului album Iron Maiden Power Slave. Tapi sebenarnya keputusan telah dibuat. Tak kira apa yang terjadi pada poll tersebut, saya telah mengambil keputusan untuk mengulas album Iron Maiden Power Slave. So minta maaf ya. Bukan apa sebab Iron Maiden lebih dekat di hati saya berbanding dengan Metallica. Jadi album Iron Maiden Power Slave ni saya telah beli kasetnya pada tahun, lebih kurang pada tahun 1985. Iaitu ketika saya berada dalam darjah 4. Waktu itu saya bersekolah di St. Michael, Ipoh. Dan saya teringat pada masa itu juga, ketika hampir pada hari raya, saya telah cuba untuk membeli baju Iron Maiden Power Slave ni. So bayangkan, darjah 4 dan cuba membeli baju Iron Maiden Power Slave. Saiz tak ada. Betapa kecewanya pada ketika itu. Cuba membeli baju Iron Maiden Power Slave yang original ketika itu di Johor Bahru. Dan begitu kesannya album Power Slave ni pada saya, sehingga kan pada ketika itu saya hampir menghafal lirik keseluruhan lagunya, kecuali lagu yang terpanjang itulah, Rime of the Ancient Mariner, sebab terlampau panjang. Tapi boleh dikatakan contohnya lagu macam The Duelist, Back in the Village, dan juga Flash of the Blade, itu saya hampir hafal lagunya. Tapi yang pelik, lagu popular As Is High, saya tak berapa nak tangkap. Mungkin pada masa itu sebab sumber yang ada, dia tak ada lirik macam sekarang ni untuk kita cek di internet. Yang ada hanyalah lirik yang dicetak pada kaset-kaset pirate. Kalau beli kaset original masa tu memang tak ada lirik, ada skeping je, inlay yang skeping. Jadi album Power Slave ni telah dirilis pada tahun 1984. Ini merupakan album yang kelima selepas album Peace of Mind. Dan bermula dengan album ni yang boleh dikatakan bermulanya 3 album terhebat Iron Maiden. Bermula dengan Power Slave, kemudian Summer in Time, dan berakhir dengan Seven Son of a Seven Son. Jadi album Power Slave ni menarik dari semua segi, daripada kulit albumnya, daripada liriknya, daripada kualiti lagu yang dihasilkan. Boleh dikata ini album yang merangkumi semuanya terbaik. Jadi kita mulakan dengan kulit album dahulu. Jadi untuk cover album, artwork album Power Slave ni, kalau peminat Iron Maiden pasti akan kenal dengan pelukisnya, iaitu
beliau bernama Derek Riggs. Dan Derek Riggs ni telah bertanggungjawab mewujudkan maskot yang bernama Eddie. Jadi daripada album pertama sampai seterusnya, Derek Riggs lah yang telah bertanggungjawab. Jadi Eddie ni adalah satu maskot yang akan appear pada keseluruhan kulit album, termasuklah album Power Slave ni. Dan salah satu yang menarik tentang album Iron Maiden, kulit album ni, pada ketika itu Derek Riggs ni dia letak benda-benda yang tersembunyi, dan ini adalah merupakan satu seolah-olah Easter egg kepada peminat Iron Maiden. Jadi mereka akan tengok kulit album tu dengan teliti. Dia nak tengok apa yang ada tersembunyi dalam tu. Jadi kita tengok apa yang tersembunyi. Inilah kulit album Iron Maiden Power Slave. Jadi nampak grand kan, cantik, sangat monumental, piramid dengan Eddie sebagai patung berhala Eddie, dengan apa, dihimpit dengan 4 watak yang diambil daripada dinasti Firaun dahulu. Jadi kalau kita tengok cara ia dipersembahkan sungguh grand. Jadi bayangkan ketika itu saya berumur 10 tahun pergi ke kedai kaset dan tengok kulit album macam ni. Ini sangatlah menarik perhatian, dan ini adalah dah tentunya inilah album yang akan saya beli. Jadi dengan kulit yang lukisan yang cantik ni, kalau kita beli dalam bentuk piring hitam, maka lebih puas hati sebab artworknya besar dan kita boleh tengok pendetailan daripada lukisan ni. Jadi dalam satu webs Iron Maiden Commentary, dia banyak mengkaji tentang lukisan-lukisan Derek Riggs ni untuk cover album, artwork album Iron Maiden. Salah satunya kalau kita tengok di sini, ialah di sebalik elemen tamadun yang terdahulu, tapi diselitkan kartun. Contohnya ini, What? No Guinness. Pada kita tak faham lah apa yang kelakarnya tentang ni, tapi mungkin ini lebih berkait dengan orang-orang British lah. What? No Guinness. Kemudian lagi satu di sini, Indiana Jones was here 1941. Kan kelakar kan? Indiana Jones was here 1941. Kat sini pula kita nampak ada lukisan Mickey Mouse. Kemudian di atas ni sepatutnya di zaman Firaun ni tulisannya bukan tulisan Rumi, dan sepatutnya tulisannya hieroglyph. Jadi kat sini di bahagian ini pula kita nampak ditulis dalam bentuk hieroglyph lah, what a load of crabs. Kemudian kat sini bollocks. So kan kalau kita orang British, kita akan faham kelakarnya, dan yang kita faham ni Mickey Mouse dengan Indiana Jones here 1941. Bila kita flip cover album tu di belakang, maka dia berterusan. Apa yang di depan tu dia berterusan di belakang. Jadi dari hadapan tu kita melihat berhadapan piramid. Di belakang kulit album, ia menunjukkan kita melihat daripada dalam piramid tersebut. Jadi ini keistimewaan Derek Riggs. Dia begitu detail, dan bukan saja begitu detail, malah lukisannya cantik, menarik perhatian, sesuai dengan apa saja konsep Iron Maiden yang cuba diketengahkan pada ketika itu. Jenteret.
Itulah lagu Monumental, Iron Maiden, Aces High. Yang mana ini satu lagu klasik yang sentiasa dimainkan ketika mereka beraksi secara live. Lagu yang klasik, memang belas habis, dan liriknya tentang peperangan udara World War II dari perspektif pilot tersebut. Lirik dia memang feel habis. Kalau sambil dengar, sambil follow lirik dia, memang rasa semangat lah. Semangat, rasa nak pergi perang tu lah. Macam betul-betul kita duduk dalam kokpit kapal terbang tu. Dan kalau kita dengar pun rasa macam dalam filem peperangan. Dan lagu ni antara lagu popular yang Maiden yang selalu band cover, termasuklah band tempatan kita, Silhanas. Tapi of course lah, tak ada band yang boleh melawan lagu asal ni. Oleh sebab itu, saya bagi lagu ini 100% markah penuh. Lagu kedua daripada album tu ialah 2 Minutes to Midnight. Lagi satu lagu klasik, tapi dia kurang sikit daripada Aces High. Dan dia, lagu ni ada persamaan dengan satu lagi lagu daripada Britain, iaitu lagu Power and the Glory oleh Saxon. Kalau dengar di intro tu lebih kurang sama. Jadi untuk kalau compare dua-dua, pada pendapat saya lah, lagu Saxon lagi best untuk intro, part intro tu. Dan istimewa lagu ni pada masa tu, sebuah band tempatan kita pun ada cover, tak lain dan tak bukan kumpulan Search di panggung Anniversary. Masa tu pada kalau tak salah adalah akhir 80-an, di RTM ada rancangan di panggung Anniversary, dan Search ketika itu bersama dengan Hilary Ang, Dean, Amy Search dan Yazid, dan line up yang klasik tu, mereka perform lagu ni. Bila tengok, saya tengok live lah kat TV tu, so yo, Search cover Iron Maiden. So tapi lagu ni kurang sikit lah. Jadi untuk itu saya bagi markah 85%. 1, 2, 3, ketar. Lagu ketiga, Lost for Words, Big Aura, sebuah lagu instrumental. Sebelum ni Iron Maiden ada album yang terdahulu ada buat lagu instrumental juga. Untuk contohnya album pertama, lagu tajuk Transylvania, dan album kedua Killers dengan lagu Genghis Khan. Jadi kalau compare antara tiga ni, Transylvania, Genghis Khan dengan Lost for Words ni, saya rasa Lost for Words ni lagi bagus. Gitar dia banyak variation, banyak layer. Andrew Smith dengan Dave Murray tu banyak ada part yang intricate lah. Bila kita dengar tu, kalau kita gitaris lah, dan kita kaji dia punya melodi tu, bagaimana gitar Andrew Smith dengan Dave Murray tu bercelabu tapi dengan melodi yang sampai, memang best. Lost for Words, Big Aura tu, kalau kita tengok dia punya tajuk tu, pening tak? Apa maksud dia Lost for Words, Big Aura? Masa tu tak tahu apa maksudnya. Dah selepas beberapa tahun, bila dah ada internet, baru kita check, rupanya Lost for Words tu adalah Lost for Words, dan Big Aura tu ialah Big Horror. Pasal internet pun tu, tak faham, sebab dia punya tu ditulis dengan slang British. Untuk lagu ni, sebab dia best, saya bagi markah 95%. Lagu seterusnya bertajuk Flash of the Blades, dan lagu ni istimewa juga sebab dia ditulis oleh vokalis untuk lagu dan juga liriknya, Bruce Dickinson. Lagu ni underrated sebab setahu saya lagu ni tak pernah dimain live. Sebab itu saya rasa dia underrated. Tapi mungkin juga sebab lagu ni susah untuk dibawa live, tak sesuai untuk dibawa live. Sebab lagu ni agak laju, seolah-olah macam dah thrash metal.
uh, yang pasti ramai fans memang request lagu ni dari dulu sampai sekarang untuk dimainkan, tapi memang tak ada, saya rasa memang uh, tak ada harapan lah, sebab dia punya composition tu agak kompleks. Lagunya berkesan tentang pemain pedang. Kita tahu kan Bruce Dickinson tu adalah seorang ahli sport fencing. Jadi mungkin sebab itulah dia buat lagu ni. Dan kita pun tahu Bruce Dickinson ni multi talented. Selain daripada fencing tu yang taraf dia boleh masuk ke acara Olimpik, dia juga adalah juruterbang. Lagu ni best. Kena dengar lagu ni. Dia punya intricate, dia punya melodi tu sangat intricate. Oleh sebab itu saya bagi markah penuh 100%. Lagu kelima dalam album ni bertajuk The Duelist. Dicipta oleh Steve Harris untuk kedua lagu dan juga liriknya. Lagu ni seolah-olah macam dia tak nak kalah dengan Bruce Dickinson. Dalam lagu Flash of the Blade tu, lagunya kompleks, laju, melodi. Seolah-olah macam tu Steve Harris nampak dengar lagu tu dia nak lawak berlawan. Jadi adalah The Duelist ni. Sebab Flash of the Blade seolah macam fencing kan. The Duelist ni macam orang berlawan, beraksi. Dan kalau kita pada pandangan saya lah, seolah-olah dia macam lawan pedang juga. Tapi cuma bila kita semak, rupanya lagu ni diambil inspirasi daripada filem Ridley Scott pada tahun 1978 dengan tajuk yang sama, The Duelist. Saya pun tak pernah tengok ke, dah lupa dah. Nanti lepas ni kita tengok sama-sama lah, The Duelist. Lagu ni kurang sikit kalau dibandingkan dengan Flash of the Blade, tapi dia ada part pada tengah tu yang di mana Peter Works, Andrew Smith dengan Dave Murray tu yang sangat intricate juga, kompleks. Dan saya boleh katakan disebabkan lagu ini, The Duelist dan Flash of the Blade tambah Axis High dan Rime of the Ancient Mariner, album Power Slim ni adalah album yang paling kompleks yang pernah diterbitkan oleh Iron Maiden. Tapi dia kurang sikit kan dibandingkan dengan Flash of the Blade. Jadi saya bagi markah 85%. Lagu ke-6 dalam album Power Slave ini bertajuk Back in the Village, yang ditulis bersama oleh Dave Smith dan juga Bruce Dickinson. Juga kompleks, banyak single string yang dimainkan oleh kedua gitaris Andrew Smith dengan Dave Murray. Dan rasa paling laju lah kalau dibandingkan dengan tiga lagu yang laju, The Duelist, Flash of the Blade dengan Axis High. Jadi Back in the Village ni lagi, dan rasanya lagu ni pun mungkin pernah dimainkan secara live, tapi mungkin selepas tour Power Slave, after that dia orang tak main. Jadi saya tak fikir lagu ni pun dimainkan secara live. Mungkin disebabkan tak sesuai, sebab speednya yang sama laju dengan lagu Flash of the Blade dengan The Duelist tu. Jadi lagu ni saya bagi markah 80%. Tell me why I have to be a power slave. Itu chorus dia memang senang ingat, sebab cerita lirik ni berkisah tentang Firaun yang sangka dia Tuhan, padahal dia mati juga kan. I don't want to die, I'm a god, why can't I live on? Dia antara yang dituliskan oleh Bruce Dickinson dalam liriknya. Music wise, dia epic, 8 minit lagu panjang, dan dia ada part-part dia. Tengah-tengah tu ada break sikit, yang mana dia punya sesuai dengan liriknya, yang kefiraunan tu.
antara lagu yang juga yang ada suntikan padang pasir, selain daripada satu lagu daripada album Peace of Mind, saya ingat yang mengambil cerita pasal The Dune, filem Dune tu. Jadi lagu ni pun satu lagu yang telah di-cover oleh si Hanas Pausli. Dan lagu ni memang best. Jadi saya bagi markah 100%. Dan lagu terakhir dalam album Power Slave ialah Rime of the Ancient Mariner yang ditulis oleh Harris, dan absolutely truly classic. Dan walaupun durasinya 17 minit kan, panjang, tapi tak ada part yang kita nak skip. Dia epic, dia kena dengan lirik yang sebenarnya diambil daripada sebuah sajak yang ditulis oleh seorang penyajak terkenal di Britain lah, yang bernama Samuel Taylor Coleridge kan. Masa saya tahu, bila saya tahu lirik ni tentang diambil daripada karya Samuel Taylor Coleridge tu, saya pun pergi ke library lah, cuba untuk baca lah kan, sebab kita minat lagu tu. Jadi kita nak baca lah sajak tu. Sebenarnya tak faham pun sebab dia punya English tu high level pada ketika tu. Jadi sekarang pun kalau buka pun mungkin tak faham juga, sebab literature dia high end, kelas tinggi. Dan lagu ni sangat memberi kesan pada saya, sampai kan ia menjadi satu lagu yang menjadi inspirasi untuk lagu Asyik Lang Sui. Jadi ada part dalam, dan reason kenapa lagu Asyik tu panjang 17 minit sebab lagu Rime of the Ancient Mariner lah. Dan kalau compare back to back antara lagu Asyik dengan Rime of the Ancient Mariner ni, nampak saya cuba replicate kembali. Ada part mula, lepas tu ada part tengah yang break, lepas tu ada part epic dia, dan akhirnya dia fade out. Jadi memang lagu ni sangat memberi pengaruh pada muzik, latar belakang muzik saya. Disebabkan terlampau best lagu ni, saya bagi markah 110 out of 100. Jadi itulah sebuah ringkas ulasan tentang album Iron Maiden Power Slave. Jadi siapa yang memang dah minat album ni, kita kena dengar balik kan, kita kena cherish balik all the memories. Sebab tu mula-mula kita dengar album ni. Dan kepada yang baru-baru, masih baru dengan Iron Maiden, saya cadangkan album ni sebagai pembuka selera. Dengar album ni dulu sebelum dengar album-album Iron Maiden yang lain. Okey, so terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar, melayan sembang ulasan daripada saya, Dr. Ibrahim Sam Akbar Rock at Large. Dan jangan lupa subscribe, tekan butang tu subscribe, dan InsyaAllah saya akan cuba untuk buat ulasan untuk album-album yang lain. Jangan lupa subscribe.